Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam UiTM di hatiku, salam keluarga UiTM dan salam dari kampus Tanah Serendah Sekebun Bunga, Championing Datapreneurship, Empowering Community. Selamat datang, ahlan wa sahlan, welcome to mahasiswa baharu ke taklimat ataupun minggu destinasi siswa dalam talian semester Mac-Ogos 2022 peringkat UiTM Cawangan Kelantan. Apa khabar semua? Saya mengharapkan dan saya mendoakan anda semua yang berada di luar sana dalam keadaan yang sihat dan terus bersemangat untuk melakar kejayaan demi kejayaan, insya-Allah. Okey, firstly pihak kami unit kerjaya dan kaunseling ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua mahasiswa baharu yang bersama-sama pada petang ini menerusi taklimat bersama unit kerjaya dan kaunseling bahagian hal ehwal pelajar. Pepatah Melayu mengatakan, tak kenal maka tak cinta. Bila kita dah kenal maka hati akan mula terpaut. Apa itu kerjaya dan kaunseling? Bagaimana unit kerjaya dan kaunseling? Adakah sama dalam pemikiran kita ataupun tidak? Maka izinkan saya sebagai kaunselor di Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Kelantan untuk memberikan taklimat berkenaan tentang unit kerjaya dan kaunseling. Baiklah mahasiswa sekalian. Firstly, saya ingin membawa anda menyentuh tentang apa itu kaunseling. Biasanya kebiasaan kita bila dengar sahaja tentang kaunseling sudah pastinya akan tergambar dalam minda masing-masing. Kaunseling ni adalah tempat mereka yang bermasalah ke? Tempat orang yang sakit? Tempat mereka yang jiwanya kacau? Atau ada penyakit mental? Dan rata-rata menyatakan kaunseling adalah tempat mereka yang ada masalah. Okey, baiklah. Kalau kita nampak apa itu kaunseling, terlebih dahulu memahami apa itu konsep kaunseling sebenarnya adalah proses perhubungan menolong yang sistematik berasaskan prinsip psikologi yang dilakukan oleh kaunselor profesional yang bertujuan membantu individu memahami diri dan persekitarannya berlandaskan etika kaunselor dalam Akta Kaunselor 1998. Ini bermaksud bahawasanya kaunselor yang dilantik adalah mereka yang profesional, yang mempunyai kemahiran, pengetahuan yang mendalam tentang apa itu kaunseling dan bagaimana pengendalian kaunseling untuk kita membantu mahasiswa atau membantu klien, membantu orang lain dalam apa saja isu yang ingin dikongsikan. Bukan bermaksud mereka itu ada masalah baru jumpa kaunselor, tidak. Okey? Bila kita ada isu yang ingin kita kongsikan, maka tempat yang paling sesuai adalah berjumpa dengan kaunselor anda. Okey? Insya-Allah segala rahsia apa yang anda kongsikan, isu yang anda bincangkan, kita akan cuba untuk bantu dan semua adalah berbentuk kerahsiaan mengikut Akta Kaunselor 1998. Baik mahasiswa, apa dia matlamat kaunseling sebenarnya? Firstly, membantu pelajar bertanggungjawab ke atas diri sendiri. Apa yang anda alami, apa yang anda rasai pada ketika ini, maka menjadi tanggungjawab anda untuk memahami dan bagaimana cara untuk anda menyelesaikan apa sahaja yang anda lalui dan dibantu oleh para kaunselor yang profesional. Yang kedua, meluaskan kesedaran mengenai potensi diri dan membantu pelajar menjadi lebih produktif. Kadang-kadang kita tak faham ataupun tidak mengetahui bahawasanya diri kita, setiap individu mempunyai kelebihan dan potensi yang ada pada diri masing-masing. Bagaimana cara dan kaedah? Maka datanglah berjumpa pada mereka yang pakar dalam bidang-bidang untuk menerobos ataupun menggali potensi-potensi yang ada pada diri masing-masing. Oleh itu mahasiswa di luar sana, bila anda ada sesuatu yang ingin anda kongsikan, anda ingin ketahui secara mendalam, tempat yang paling terbaik adalah merujuk pada kaunselor anda, insya-Allah. Okey, yang ketiga, menerima diri dalam lebih positif. Kita terima diri kita secara lebih positif
dan memperbaiki imej diri yang negatif. Itu matlamat kaunseling. Okay? Dan seterusnya, membantu ke arah menyesuaikan diri dengan keadaan dan mengatasi cabaran hidup yang dialami oleh pelajar di kampus ataupun kehidupan seharian. Dan seterusnya, mempertingkatkan kemampuan pelajar dalam membuat keputusan. Rata-rata bila kita menjadi mahasiswa baharu, banyak perkara yang kita tidak tahu, banyak perkara yang kita masih lagi dalam keadaan kabur, maka tempat yang paling sesuai, antara salah satu tempat yang boleh anda rujuk adalah unit kerjaya dan kaunseling. Dan insya-Allah itu adalah tanggungjawab kita bahawasanya antara matlamat kaunseling adalah mempertingkatkan kemampuan pelajar dalam membuat keputusan. Apa sahaja yang ingin ataupun yang telah ditetapkan ketika mana anda telah digelarkan ataupun bergelar sebagai mahasiswa di mana-mana universiti. Seterusnya mahasiswa, antara perkhidmatan yang telah ditawarkan di unit kerjaya dan kaunseling, antaranya sesi kaunseling pelajar dan staf, pembangunan diri dan kerjaya pelajar staf, yang mana di unit kerjaya dan kaunseling juga bertanggungjawab menjalankan program-program untuk membantu membangunkan diri pelajar dari sudut kerjaya, pembangunan diri sama ada di peringkat pelajar maupun staf itu sendiri. Baik. Seterusnya, antara isu-isu yang kita kenal pasti antara yang berlaku untuk mahasiswa baharu mendapat info dan maklumat. Antara isu-isu penting ataupun isu-isu yang sering diungkapkan, yang sering berlaku terhadap mahasiswa di pelajar-pelajar UiTM adalah tentang diri, tentang akademik, sosial perhubungan, kewangan, keluarga, kerjaya, kesihatan mental dan semua. InsyaAllah isu-isu ini bila dikongsikan, insyaAllah unit kerjaya dan kaunseling boleh membantu anda untuk berhadapan dengan masalah ataupun isu-isu yang anda hadapi, insyaAllah. Okey, baik. Seterusnya, kita kenal dahulu siapakah diri kaunselor, okey, ataupun pegawai psikologi. Kalau di UiTM, kita dikenali, walaupun kami dikenali sebagai pegawai psikologi, dia bermaksud sama seperti kaunselor, ya. Yang merupakan seorang yang bertanggungjawab, yang individu yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam bidang psikologi dan kaunseling serta mempunyai kelayakan ataupun sertifikat dalam kelulusan bidang kaunseling dan juga psikologi. Maksudnya mereka-mereka yang telah dilantik sebagai kaunselor ataupun pegawai psikologi telah menerima kemahiran-kemahiran secara praktikal bagaimana cara untuk kita membuat proses menolong mereka-mereka yang berhadapan dengan masalah ataupun untuk membantu semua klien ataupun mahasiswa celik akal apa yang dihadapi dalam diri klien ataupun mahasiswa tersebut. Yang kedua, berperanan membantu klien dalam aspek pembangunan sahsiah, akademik, kerjaya dan kendiri melalui sesi-sesi kaunseling ataupun bimbingan ataupun konsultasi bila mana anda berjumpa kaunselor anda sama ada secara dalam talian ataupun secara face to face. Okey, bagaimana seterusnya? Bagaimana antara peranan juga yang dijalankan oleh kaunselor ataupun pegawai psikologi, iaitu menolong mahasiswa mencapai keperluan untuk mengembangkan keupayaan membuat keputusan sendiri. Itu penting. Walaupun isu yang anda hadapi dan kemudian datang berjumpa dengan kaunselor, namun peranan kaunselor adalah memberi celik akal dan keputusan adalah di tangan anda. Kerana anda yang akan anda yang akan jalani bagaimana keputusan ataupun alternatif-alternatif yang anda buat, anda pilih bersama dengan kaunselor anda, sesuai ataupun tidak, itu semua adalah hasil daripada keputusan yang anda lakukan. Supaya bila mana keputusan yang anda pilih adalah terbaik dan memberi pengembangan pada diri anda. Dan jiwa anda akan tenang. Kerana bila kita tenang, insya-Allah apa sahaja yang kita lakukan akan menjadi mudah dan kita akan rasa ceria dan bahagia untuk menjalani kehidupan sebagai seorang mahasiswa, sama ada kita berada di kampus ataupun berada di rumah kerana pembelajaran secara dalam talian.
Okey, seterusnya membantu mahasiswa dalam membangunkan potensi yang sedia ada dalam pelbagai bidang yang dicuburi. Dan seterusnya membantu mahasiswa agar sentiasa bermotivasi tinggi dan kental dalam berhadapan apa jua cabaran yang akan anda hadapi ketika mana anda bergelar ataupun belajar di universiti. Okey, ini antara carta organisasi di unit kerjaya dan kaunseling. Kalau di atas adalah kita punya timbalan rektor hal ehwal pelajar iaitu TS Dr. Khalid Abdul Wahid. Yang di bawah adalah saya, Puan Zainab Izzah Mahmud. Okey, pegawai psikologi kanan juga merangkap ketua unit yang membantu dalam hala tuju dan untuk mentadbir urus unit kerjaya dan kaunseling. Dan seterusnya di bawah tu sebelah kiri adalah pegawai psikologi kanan iaitu Puan Cik Azlina Cekpa, dan di sebelah kanan ataupun sebelah kiri anda adalah pegawai psikologi kanan yang bertugas ataupun yang berkhidmat di kampus Kota Baru. Dan di bawah sekali yang handsome itu adalah kami punya kerani pembantu takbir iaitu Encik Arman Mak Daud. Ini orang-orang inilah yang bertanggungjawab untuk melancarkan segala matlamat ataupun perancangan-perancangan yang telah dibuat oleh unit kerjaya dan kaunseling yang berfokuskan, yang bertujuan untuk memberi perkhidmatan yang terbaik kepada mahasiswa, kepada universiti dan kepada staf dan kepada keseluruhan. Okey, sepanjang pandemik yang berlaku COVID-19, unit kerjaya kaunseling juga telah memperluaskan perkhidmatan dengan menjalankan telekaunseling, iaitu perkhidmatan sesi-sesi kaunseling, sesi konsultasi dalam talian supaya mereka-mereka yang di luar sana yang tidak datang ke kampus, tidak dapat bersemuka bersama kaunselor, namun masih boleh diteruskan melalui telekaunseling yang telah dijalankan oleh pihak unit kerjaya dan kaunseling. Begitulah yang berlaku di UiTM seluruh sistem. Okay, kalau kita nampak yang bertudung purple adalah Puan Cik Na yang merupakan kaunselor di Machang, dan tudung kuning adalah saya yang merupakan kaunselor yang bertugas di UiTM Machang juga, dan yang di bawah sekali adalah Puan Azizah yang bertugas di kampus Kota Baru. Ini adalah 3 orang kaunselor yang menjalankan perkhidmatan untuk memastikan setiap piagam pelanggan ataupun matlamat yang telah digariskan dalam unit kerja kaunseling dicapai dengan semaksima yang baik. Ya. Okey. Ini antara lokasi unit kerja dan kaunseling bagi mahasiswa baharu walaupun anda tidak dapat hadir untuk bersama-sama kita pada hari ini untuk menjejak langkah ke unit kerja dan kaunseling. Walau bagaimanapun saya paparkan antara lokasi tempat di mana unit kerja dan kaunseling mengikut kampus. Itu kampus Machang, kalau anda nampak di paparan layar, okey, di skrin komputer ataupun laptop anda, itu merupakan adalah lokasi unit kerja dan kaunseling UiTM Machang, okey, yang berada di bahagian hal ehwal pelajar tingkat bawah bangunan pentadbiran UiTM Cawangan Kelantan di kampus Machang. So insya-Allah kita akan jumpa bila mana anda hadir ke kampus UiTM Machang nanti insya-Allah. Okey. Dan seterusnya kita nampak di layar skrin anda iaitu pandangan hadapan UKK Machang. Pintu hadapan kita telah ada pintu kaca tersendiri untuk memastikan anda selesa, anda rasa terjamin rasa selesa, rasa tenang untuk berjumpa dengan kaunselor anda. Okey. Dan di sebelah di sebelah gambar tersebut juga merupakan pandangan pintu hadapan UKK ataupun unit kerja dan kaunseling kampus Kota Baru. Okey, seterusnya. Jom, bagaimana untuk kita menjadi keluarga sebahagian daripada keluarga unit kerjaya dan kaunseling. Okey. Antaranya adalah kita untuk kita lebih rapat, lebih boleh bersua walaupun dalam talian, namun kita boleh menjadi keluarga sebahagian daripada keluarga kaunselor ataupun unit kerja dan kaunseling. Okey, kita nampak apa itu kaunseling tu yuk. Sama-sama kita lihat dan minta mahasiswa baharu yang berada di dalam talian sila ambil pen, sila ambil info-info penting supaya tidak terlepas maklumat-maklumat penting yang boleh dijadikan pandu arah untuk anda berkongsi
ataupun untuk anda berjumpa dengan kaunselor anda. Okey, seterusnya. Okey, bila kita menyebut pasal kaunseling Tuyu ni merupakan satu sistem yang dibangunkan oleh Pusat Kerjaya dan Kaunseling di unit di Shah Alam, UiTM Shah Alam, dan telah dikembang luaskan di semua sistem di unit kerjaya dan kaunseling di seluruh sistem untuk diguna pakai bagi memudahkan mahasiswa untuk membuat temu janji ataupun janji temu bersama dengan kaunselor-kaunselor anda walaupun anda berada dalam talian ataupun berada di rumah, namun anda boleh berjumpa dengan kaunselor anda secara dalam talian. Okey. Bagaimana cara dan kaedah? Jom kita sama-sama lihat dan cuba teliti penerangan yang saya akan terangkan bagaimana untuk kita membuat pendaftaran. Okey, firstly, anda kena pergi ke laman web Counselling Tuyu untuk membuat temu janji dengan kaunselor anda. Okey, boleh ambil gambar ataupun salin maklumat laman web Counselling Tuyu iaitu https://counselingtuyu.uitm.edu.my. Okey, kenal pasti dahulu laman web tersebut. Barulah anda boleh untuk berdaftar dalam Counselling Tuyu untuk menjadi sebahagian daripada keluarga kaunselor. Dan dalam Counselling Tuyu anda boleh memperolehi info-info, maklumat-maklumat tentang inventory psikologi ataupun ujian-ujian psikologi yang boleh anda tahu untuk lebih mendalami tentang potensi diri anda dan untuk mendalami tentang kelebihan-kelebihan yang ada pada diri anda sebagai seorang mahasiswa. Itu penting. Okey, baik. Okey, ini antara cara anda untuk mendaftar Counselling Tuyu. Firstly, pertama, saya terangkan terlebih dahulu, Counselling Tuyu ni merupakan satu sistem sebagaimana yang saya maklumkan sebentar tadi, sistem pusat kerjaya yang telah ditubuhkan oleh Pusat Kerjaya dan Kaunseling, UiTM, untuk membantu pelajar mendapatkan bantuan perkhidmatan daripada kami iaitu kaunselor anda. Pelajar boleh membuat janji temu dan mesej, boleh terus direct pada mesej kaunselor anda secara atas talian ataupun dalam talian seperti langkah yang pertama. Kita nampak langkah yang pertama. Okey, nombor 1. Buka laman web tadi sebagaimana saya maklumkan http://counselingtuyu.uitm.edu.my. Buka kemudian and then masuk ke dalam, bila dah masuk klik register. Okey, klik register di sudut kanan atas paparan Counselling Tuyu tersebut. Kemudian selepas itu langkah kedua, anda sebagai pelajar UiTM, anda kena pilih member type. Okey, dia ada 3. Member type tu ciri ada 3 iaitu staff, student dan juga guest. Maksudnya anda pilih untuk sebagai student. Okey, dalam paparan yang kedua tu anda pilih sebagai student dalam member type. Yang ketiga, selepas itu masukkan untuk langkah yang seterusnya, langkah ketiga, masukkan student ID anda. Kalau anda pelajar UiTM, masukkan nombor matrik ataupun nombor pelajar anda di dalam ruangan yang telah diberikan. Kemudian klik search. Okey. Bila dah masukkan nombor student ID anda, nombor matrik anda, kemudian klik search seperti dalam gambaran paparan nombor 3 yang telah diberikan tanda anak panah, tanda tangan tersebut ya. Dan seterusnya langkah keempat adalah bila anda dah masukkan, paparan akan keluar iaitu seperti login your password ataupun cipta password anda. Kemudian klik nombor 1 bila dah keluar paparan yang gambar raja yang keempat tersebut, cipta password anda. Klik create an account. Dalam account tersebut anda kena klik create an account. Kemudian apabila pendaftaran berjaya, anda boleh login account anda. Maksudnya bila anda dah masukkan nombor ID, nombor student anda, nombor pelajar, kemudian cipta password anda. Kenapa kita password adalah rahsia? Maksudnya tidak mudah ataupun sewenang-wenangnya mana-mana orang boleh masuk dalam akaun anda bila mana anda telah mendaftar dalam Counselling Tuyu. Hanya yang boleh tahu, hanya yang boleh nampak awak punya, anda mahasiswa punya
message ataupun maklumat yang ingin dikongsikan kepada kaunselor adalah kaunselor yang anda telah rekomenkan untuk berjumpa dengan kaunselor tersebut. Itu cara mendaftar counselling to you. Okey? Dan seterusnya, bila dah anda mendaftar, bagaimana pula kaedah untuk anda menetapkan janji temu di counselling to you? Maksudnya nak buat temu janji bersama dengan kaunselor anda. Hebatnya counselling to you ini adalah anda boleh bebas dan berhak untuk memilih kaunselor pilihan anda. Yang penting nanti, okey, anda kena klik UiTM mana yang anda pilih. Walaupun anda belajar di UiTM Machang, tetapi anda masih lagi berada di Shah Alam, anda boleh klik UiTM Shah Alam and then boleh pilih kaunselor-kaunselor di UiTM Shah Alam untuk memberi bantuan ataupun apa saja isu yang anda ingin kongsikan untuk berjumpa dengan kaunselor anda. Okey? Sangat mudah. Sistem yang dibangunkan untuk memudahkan para student, mahasiswa UiTM ataupun orang lain yang ingin berjumpa dengan kaunselor. Okey. Antara langkah-langkah berikut untuk menetapkan janji temu dengan kaunselor anda. Yang pertama, cuba nampak secara teliti paparan yang di skrin anda. Yang pertama, selepas anda login akaun anda, okey, pergi semula ke http laman sesawang tersebut counselling to you, kemudian klik login. Tadi awak daftar. Permulaan kena daftar dahulu. Okey, yang mula-mula kan cara mendaftar kena daftar dahulu. Kena bagi tahu anda ini sebagai guest ke ataupun student. Kemudian selepas anda dah register dalam counselling to you dan untuk buat janji temu, anda kena login. Okey, dalam paparan gambar raja yang pertama, anda kena login terlebih dahulu. Klik login di sudut kanan, kemudian letakkan member type, pilih student. Dan kemudian masukkan nombor student ID anda dan password yang anda telah cipta masa mula-mula mendaftar. Kena ingat, password masa mula-mula mendaftar, anda kena ingat password tersebut. Sebab bila awak nak login ataupun nak buat janji temu dengan kaunselor anda, dia kena ingat nombor ID anda ataupun nombor pelajar dan juga password anda. Okey, bila dah letakkan, kemudian anda klik untuk login. Maka barulah anda boleh masuk dalam, akan keluarlah paparan di dashboard ataupun di ruangan hadapan anda punya akaun counselling to you. Okey. Seterusnya, nombor yang kedua, selepas anda login, anda kena tetapkan janji temu anda bersama dengan kaunselor anda. Yang pertama, okey, klik counselling. Di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri saya dalam dashboard tersebut dipaparkan ada counselling, ada data-data yang perlu anda klik. Okey, untuk buat janji temu, untuk tetapkan janji temu, anda kena klik counselling dan kemudian new registration di panel sebelah kiri. Okey, kalau kita nampak ya tanda anak panah ataupun jari tersebut. Klik counselling and then new registration di panel sebelah kiri. Kemudian sila baca regulation status. Baca sampai habis, kemudian klik proceed ataupun tanda setuju and then tanda pada kotak jika anda bersetuju. Sekiranya anda tak bersetuju dengan regulation tersebut, maka tak perlu. Tetapi sekiranya anda ingin meneruskan, maka tanda klik ataupun tanda right kepada kotak yang disediakan di bahagian bawah menunjukkan anda telah menerima terma dan syarat yang telah tertulis dalam counselling to you. Dan kemudian klik proceed. Okey? Bila dah klik proceed, maka langkah seterusnya adalah anda kena tetapkan pilih tarikh dan masa mengikut dalam, kalau kita nampak dalam kotak paparan gambar di skrin tersebut, dia telah letakkan antara perkara ataupun benda perkara-perkara yang perlu anda letakkan, iaitu tarikh, pilih counselling, types and klik appointment, kemudian pilih date ataupun dan time yang anda hendak temu janji dengan kaunselor anda. Kena letakkan, okey. Kemudian pilih kaunselor anda. Okey. Untuk pilih kaunselor,
dalam ruangan ni, kotak ni ada terdapat UiTM. Pilih UiTM. Sekiranya anda kata saya ingin berjumpa dengan kaunselor tapi saya duduk di Johor, maka pilihlah UiTM Johor, iaitu ataupun Pasir Gudang ataupun Segamat. Maka akan terpaparlah kaunselor-kaunselor yang yang berkhidmat di Johor tersebut. Ataupun walaupun anda adalah student ataupun mahasiswa Machang, UiTM Machang ataupun kampus Kota Baru. Boleh faham ya? Okey, baik. Selepas tersebut anda pilih kaunselor anda. Yang keempat, langkah seterusnya, lengkapkan info yang diperlukan seperti di problem ataupun isu yang anda ingin kongsikan kepada kaunselor anda dan letakkan nombor telefon untuk kaunselor tersebut hubungi anda. Okey? Dan seterusnya klik submit. Okey? Yang ini saya mengharapkan bila mana anda dah submit, okey, kemudian langkah seterusnya lengkapkan inform consent form. Okey? Dalam situ dia akan bagi tahu, dia akan keluar paparan seperti di gambar raja yang keempat tersebut. Pelajar dikehendaki untuk melengkapkan borang persetujuan termaklum sebelum sesi kaunseling dijalankan. Ini sangat penting supaya tidak akan berlaku timbul isu di antara kaunselor dan juga klien. Bermaksud bila anda dah lengkapkan borang persetujuan termaklum, bermaksud anda bersetuju untuk menjalankan sesi kaunseling, okey, bersama dengan kaunselor anda ataupun untuk jumpa dengan kaunselor anda. Dan langkah terakhir yang kelima iaitu akan selepas dah selesai isi, insya-Allah kaunselor akan hubungi anda ataupun akan menjawab respon dalam counselling to you, dan anda boleh lihat dalam akaun anda dalam counselling to you apa yang telah kaunselor respon untuk susulan seterusnya ataupun selanjutnya. Untuk makluman para mahasiswa semua, mahasiswa baru, sekiranya anda dah isi dalam counselling to you, tidak bermaksud bila mana anda inginkan mendapatkan bantuan segera, anda boleh terus menghubungi ataupun hantar WhatsApp ataupun call directly kepada kaunselor anda. Okey? Tidak ada masalah. Okey, itu antara bagaimana kita nak buat penetapan janji temu di counselling to you. Sistem yang sangat untuk memudahkan mahasiswa ataupun para klien untuk berjumpa dengan kaunselor anda. Okey. Okey. Kalau anda dah masuk dalam counselling to you ni, antara dashboard lah yang terpapar dalam ruangan paparan di hadapan counselling to you. Dalam sini banyak info-info yang anda boleh ambil seperti tahu psikologi test ataupun ujian-ujian psikologi yang boleh untuk membantu anda pada permulaan mengetahui tentang potensi anda, gaya pembelajaran, tahap kesihatan mental anda pun ada diletakkan info ini dalam counselling to you yang boleh anda dapatkan walaupun tanpa berjumpa dengan kaunselor anda. Okey? So, apa yang penting adalah anda kena mendaftar dalam counselling to you untuk anda dapatkan info dan maklumat yang penting untuk diri anda. Okey? Okey. Sebagaimana yang saya nyatakan tadi, ini adalah antara psikologi test ataupun ujian-ujian psikologi yang ada terpapar, yang tercatat, yang anda boleh buat walaupun atas talian. Okey? Contohnya kebimbangan, fobia sosial, post-traumatic stress. Ujian-ujian ini boleh membantu anda langkah awal pencegahan yang boleh anda kenal pasti terhadap diri anda. Sejauh mana burnout anda, sejauh mana anda punya ketagihan dengan internet, anda boleh layari boleh tahu dengan menjawab ujian-ujian psikologi tersebut. Okey? Tapi yang penting adalah anda kena daftar dahulu dalam counselling to you sebagaimana cara ataupun kaedah-kaedah yang saya telah nyatakan sebentar tadi. Baik. So, ada apa lagi yang ada di unit kerjaya dan counselling? Jom kita layan sama-sama. Alright. Seterusnya. Baik. Di unit kerjaya dan kaunseling juga, kita juga telah memfokuskan antara perkara penting yang UKK adalah program-program kerjaya. Okey, maksudnya di sini bila kita jumpa kaunselor, kita bukan bermaksud kita ada masalah semata-mata, tetapi kita nak
mendapatkan info ataupun maklumat yang boleh membantu kita untuk mengetahui maklumat ataupun info penting tentang kerjaya, tentang akademik, tentang diri anda. Okay? So, sebab apa? Unit UKK adalah orang yang dibertanggungjawabkan untuk membantu anda supaya memahami tentang diri dan persekitaran. Jadi ini bermaksud kaunselor pun dilatih, pergi kursus dan pergi menjalani pelbagai untuk meningkatkan ilmu-ilmu supaya benda ini selaras dengan dengan tahap ataupun situasi sekarang untuk mahasiswa mendapatkan ilmu ataupun info-info penting daripada kaunselor. Okey, antara program kerjaya yang dijalankan di unit kerjaya dan kaunseling adalah modul pembangunan kerjaya, kaunseling kerjaya, karnival kerjaya, dance, banyak lagi. Okey. Dan seterusnya program career outreach pameran, program klinik kerjaya, career profiling next. Ini merupakan antara sistem yang juga dibangunkan, ada kerjasama dengan Talent Corp untuk membantu mahasiswa mengenal pasti tentang diri dan karier ataupun kerjaya. Anda berada dalam karier yang mana? Adakah anda sesuai bila anda belajar dalam perakaunan? Sesuai tak anda bekerja dalam bidang ini? So perkara-perkara ini anda boleh dapatkan, info ini anda boleh dapatkan di unit kerjaya dan kaunseling. Okey, sistem job shop. Ini juga merupakan sistem job shop yang sangat penting. Sistem yang telah dibangunkan oleh oleh Pusat Kerja dan Kaunseling yang bertujuan adalah untuk membantu pelajar UiTM untuk mendapatkan pekerjaan, meneliti pencarian iklan jawatan kosong, permohonan latihan praktikal ataupun intern di mana-mana UiTM yang kosong, pencarian kekosongan jawatan dan serta membantu pelajar untuk membuat online resume. So perkara-perkara ini anda akan perolehi, anda boleh mendapatkan info daripada kaunselor anda. So jangan lepaskan peluang anda untuk berjumpa dengan kaunselor, okey? Dapatkan maklumat-maklumat. Lagi-lagi anda bergelar mahasiswa baharu. Okey. Ni sedikit tentang latar belakang job shop. Dibangunkan oleh adalah pemilik sistem adalah PKK Pusat Kerja dan Kaunseling dan kemudian disebar luas ke unit-unit di seluruh sistem dan dibangunkan dan diselenggara oleh unit sistem sokongan Jabatan Infrastruktur. Okey. Yang penting adalah sistem ini adalah bagaimana sistem padanan kerja antara majikan employer dan bakal pekerja ataupun job seeker yang mencari pekerjaan. So sangat interesting. Okey. Dan seterusnya. Okey, anda boleh scan Me ataupun QR code ini untuk mendapatkan maklumat secara lanjut berkenaan tentang job shop. Okey, mahasiswa di luar sana, jom scan benda ini untuk anda dapatkan info-info lanjut berkenaan tentang job shop UiTM. Okey, ini antara program-program kaunseling yang kami jalankan iaitu program kenali diri, program transisi ke universiti, CUDIPT, University Motivator Competition. Semua ini yang kami lakukan, yang kami jalankan bertujuan untuk membangunkan diri mahasiswa, potensi yang ada dalam diri mahasiswa. Antara program-program yang kami jalankan. Ini adalah ujian-ujian inventory psikologi yang boleh anda kenal pasti tentang diri anda. Okey? Bila kita pergi berada di unit kerja kaunseling bukan bermakna kita untuk buat sesi kaunseling sahaja, tetapi untuk kita mengetahui secara mendalam tentang diri kita berdasarkan ujian-ujian inventory psikologi. Dan ujian-ujian psikologi ini adalah ujian yang telah disahkan kebolehpercayaan dia, insya-Allah, dan anda boleh mengetahui, okey, secara lebih mendalam tentang diri anda. Okey, kita ada banyaklah ujian-ujian inventory yang boleh anda kenal pasti. Contoh kalau yang terbaru adalah ujian inventory pencegahan perlakuan gay. Okay, kita jawab soalan-soalan tersebut, soalan-soalan dalam ujian tersebut, kita boleh nampak hasilnya, result dia macam mana kita, macam mana diri anda, macam mana diri mahasiswa baharu. So benda ini boleh didapatkan di unit kerjaya dan kaunseling. Okey, seterusnya. Ini antara program-program yang dilaksanakan oleh unit kerjaya dan kaunseling sebagai tatapan ataupun paparan kepada mahasiswa baru. Dan semua ini program-program yang kita jalankan adalah untuk memberi kemahiran
meningkatkan kemahiran insania mahasiswa ataupun soft skill. Contoh ataupun untuk meningkatkan kemahiran komunikasi, kemahiran kritis, kemahiran berfikir, kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran pembelajaran berterusan, keusahawanan, kemahiran kepimpinan dan sebagainya. Semua ini anda boleh pelajari, boleh dapatkan di unit kerjaya dan kaunseling. Okey, di unit kerjaya dan kaunseling juga mahasiswa baharu, untuk latih anda meningkatkan soft skill, anda bolehlah menjadi ahli dalam kelab peers. Okey, kelab peers ni adalah mereka mahasiswa-mahasiswa yang berada dalam pembelajaran diploma ataupun dalam diploma pengajian diploma. Manakala Club Awesome adalah mereka pelajar mahasiswa yang berada di pengajian sarjana muda, dan kita ada rakan kaunselor yang merupakan adalah daripada mahasiswa. Jika berminat, bolehlah dapatkan maklumat lanjut daripada unit kerjaya kaunseling iaitu kaunselor anda, ataupun pergi ke Instagram Peers Macang ataupun Awesome UiTM-CK, dan pelbagai program yang bakal dijalankan sekiranya anda berada dalam kelab-kelab tersebut. Okey, ini kelebihannya bila anda menjadi kelab peers ataupun memasuki mana-mana kelab, pastinya kemahiran insan yang anda akan perolehi, bagaimana pengendalian organisasi dan bagaimana penganjuran program-program yang anda boleh dapati. Dan semua ini adalah bekalan untuk anda, the future career anda nanti. Okey. Dan seterusnya ini adalah paparan secara imbas lalu untuk saya tayangkan kepada mahasiswa baharu. Bila mana anda berprogram, inilah antara aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan oleh Club Awesome ataupun Club Peers itu sendiri. Okay? Dan semua ini melatih anda untuk meningkatkan soft skill ataupun kemahiran insania. Sama ada dari sudut kepimpinan, bagaimana berkomunikasi, bagaimana nak mengendalikan program dan sebagainya. Dan untuk akhirnya, saya ingin berkongsi pada anda, okay, antara perkara penting yang perlu anda fahami dan anda ketahui. Bila mana anda bergelar sebagai mahasiswa baharu, sudah pastinya anda kena menyesuaikan diri sebagai pelajar universiti. Lagi-lagi kita masih lagi di era pandemik, walaupun hampir 1 April ini kita berada di endemik, namun masih lagi kita berada, mahasiswa baru masih lagi berada pembelajaran secara dalam talian. Okay. Apa yang penting, apa yang saya ingin kongsikan adalah kajian menunjukkan bahawa salah satu sebab kenapa pelajar gagal menamatkan pengajian ataupun pelajar gagal untuk boleh menyesuaikan diri di universiti kerana kegagalan penyesuaian anda di universiti. So bagaimana untuk atasi benda ni? Nanti saya akan terangkan sekejap lagi. Okey? Dan seterusnya, ini adalah 4 dimensi. 4 dimensi yang saya catatkan. Bila mana kita ingin menyesuaikan diri di universiti, 4 dimensi yang perlu anda kena ketahui. Pertama, penyesuaian akademik, penyesuaian sosial, penyesuaian peribadi, dan emosi dan penetapan matlamat anda. Okey? Penyesuaian akademik. Persediaan masa bila anda bergelar sebagai mahasiswa, mahu, tidak mahu, suka ataupun tidak mahasiswa baru, anda kena buat pelan kajian, study plan anda, study belajar anda. Okey, itu penting. Anda kena tahu apa subjek yang anda ambil pada semester 1, berapa jam kredit untuk supaya anda boleh buat plan kajian bagaimana nak achieve result yang baik. Okey, jangan biarkan diri anda berada dalam keadaan terkapai-kapai, tidak tahu, maka anda kena bertanya. Okey, itu yang penting. So, pastikan anda kena tahu bila masa final anda, bila subjek apa yang nak anda ambil, semua itu anda kena ambil tahu di awal semester lagi. Jangan bila di last semester baru anda nak ambil tahu, maka dia akan menyebabkan anda akan jadi stres ataupun kebimbangan yang melampau akan berlaku pada diri anda. So, anda sebagai mahasiswa dalam penyesuaian akademik, anda kena mempunyai sistem kalender yang berkesan. Kena ada jadual belajar, kena tahu tarikh exam bila serah tugasan dan sebagainya. Itu perlu anda kena ambil tahu. Okey? Dan kemudian kena ada buat senarai tugas. Okey, senarai tugasan, tetapkan had masa anda untuk anda sesuaikan belajar.
okey, di universiti. Walaupun belajar atas talian. Kemudian, masa kita belajar atas talian, apa yang penting adalah ruangan belajar kena ada. Okey, jangan sekejap lagi pukul 2 petang ada subjek account. Kita tak ada ruangan belajar yang baik. Kita tak ada ruangan belajar yang sesuai. Maka sudah pasti kita hilang fokus. Dan bila kita hilang fokus, maka kita cepat bosan. Bila kita cepat bosan, maka akhirnya sudah pastinya kita tidak memahami apa yang kita belajar dan apa yang lecturer kita ajar pada ketika itu. So, kena ada peralatan, ruangan belajar yang baik, peralatan, persediaan ketika belajar, semua kena ada. Buku kena ada komplit. Walaupun kita belajar seorang-seorang, hanya berhadapan dengan skrin laptop anda. Okey? Kena persiapkan diri anda dalam penyesuaian akademik. Dan seterusnya, kuasai bahasa Inggeris. Itu penting. Tak berapa mahir, maka ikutilah kursus-kursus yang boleh improve your skill untuk speak to English. Okey, seterusnya, penyesuaian sosial. Ini sangat penting. Bila anda belajar di universiti, persediaan secara sosial sangat penting. Kerana apa? Kerana bila mana kita salah pilih kawan, salah pilih rakan, maka dia akan menyebabkan kita punya diri kita pun akan terbabit sama. Maka pembinaan perhubungan sosial ataupun sosialisasi berada di universiti, di kampus sangat penting. Pemilihan rakan yang betul, sama ada kawan belajar secara dalam talian ataupun face to face, kena pilihlah kawan yang boleh membantu anda untuk sentiasa termotivasi. Okey? Bila pilih salah kawan, maka faktornya akan menyebabkan anda akan jadi sebaliknya. Kawan adalah faktor utama, faktor kuat yang boleh mempengaruhi personaliti, tingkah laku dan juga cara belajar anda. Dan seterusnya, aktifkan diri dengan aktiviti-aktiviti kampus. Sama ada secara program-program atas talian, ikuti. Sebab perkara-perkara itu tanpa anda sedarilah yang akan membantu anda untuk mendapatkan info, mendapatkan maklumat dan pengalaman. Kerana sharing yang diberikan dalam setiap program-program walaupun atas talian boleh membantu anda untuk mempertingkatkan kemahiran insania anda ataupun soft skill anda. So, aktif. Jangan jadi mahasiswa yang mandum ataupun reaktif. Kena proaktif, kena peka. Dan seterusnya, bina hubungan dengan pensyarah. Walaupun anda belajar dalam talian, atas talian, perkara penting bila anda belajar di universiti, bina hubungan dengan pensyarah. Bukan di last minute ataupun di akhir semester baru nak bina hubungan. No. Silap percaturan. Okey. Pensyarah anda, insya-Allah, saya yakin dan percaya pensyarah-pensyarah di UiTM Cawangan Kelantan, bila mana pelajar-pelajar yang sentiasa ada communicate yang baik dengan pensyarah, maka sudah pastinya hubungan yang baik dan akan dapat membantu anda dalam semua segenap aspek dalam pembelajaran anda. So, bina hubungan. Seterusnya, penyesuaian, dimensi penyesuaian pribadi dan emosi. Bila anda bergelar mahasiswa, sudah pastinya cabaran di universiti sangat tinggi, sangat tidak sama dengan masa anda belajar di sekolah menengah. So, anda kena peka, not peka. Saya selalu menekankan, bila anda ingin berjaya, anda menjadi seorang yang luar biasa, anda seorang yang punya pengetahuan yang baik, anda kena peka, not peka. Okey, peka. Kena peka. Sangat penting sebab pembelajaran atas talian macam ni, MDS, kenapa MDS dibuat? Kerana untuk memberi info-info. Dan sangat malang bagi mahasiswa baharu yang sangat tidak mengambil berat tentang minggu destinasi siswa. Kerana di situlah pelbagai info-info penting yang telah diberikan oleh semua pentaklimat berkenaan tentang anda punya belajar di universiti. Okey? Jangan kena menjadi mahasiswa yang sentiasa peka dalam keadaan sekeliling. Sebab apa bagi saya, bila anda tak tahu, maka anda diam, anda senyap, menyebabkan anda akan jadi mudah untuk stres ataupun burn out. Walaupun semester pertama. So, perlu ada support, moral support ataupun support system. So, kena pandai-pandai berhubung dengan
dengan mana-mana jabatan ataupun bahagian untuk anda dapatkan info ataupun maklumat. Dan seterusnya pengurusan masa. Masa sangat penting. Bila mana kita sebut masa-masa ibarat seperti adalah emas. Bila anda di akhir semester baru nak fulun habis-habisan, maka itu adalah satu kesilapan yang sangat besar. Maka bermula sekarang kena pandai manage masa anda supaya anda tidak stres. Dan akhir sekali adalah dimensi penyesuaian matlamat anda. Dalam perkara ini saya tekankan dua perkara. Bila anda sebagai mahasiswa, anda kena ada dua matlamat, penetapan matlamat. Iaitu pertama, immediate goal ataupun matlamat segera. Dan yang kedua adalah permanent goal ataupun matlamat kekal. Maksudnya di sini, bila anda sebagai mahasiswa baharu, anda kena ada matlamat segera. Matlamat segera dan matlamat kekal. Matlamat kekal adalah, okey, saya dah bergelar mahasiswa UiTM. Apa yang saya nak capai dalam masa-masa saya bergelar sebagai pelajar diploma? Okey, contohnya, matlamat kekal anda adalah diploma ni, pengajian diploma saya nak grade dalam akaun sebagai contoh. Sebagai mahasiswa akaun dengan grade dalam 3.8. Itu matlamat kekal anda. Pasak kunci dalam diri anda. Dan matlamat segera pula adalah matlamat yang bertukar-tukar. Mungkin pada semester pertama, ini pendekatan kaedah yang anda ingin, kaedah belajar yang anda ingin perolehi. Tetapi tak sesuai, maka tukar lagi kaedah. So, kena ada matlamat. Matlamat segera ini ataupun immediate goal ni, matlamat yang anda boleh ubah pada ketika itu. Tapi matlamat kekal kena pasak. Dan pastikan matlamat segera itu boleh mencapai matlamat kekal anda. Wahai mahasiswa baru, pastikan kena ada big why. Okey, big why. Apa? Tanya persoalan yang paling besar, yang paling utama. Kenapa anda belajar di UiTM? Kenapa anda ambil untuk menjadi sebahagian pelajar mahasiswa ataupun mahasiswa UiTM? Big why. Tanya selalu dalam diri anda. Dan berhenti berada di comfort zone dan menjadi yang biasa-biasa, jadilah yang luar biasa. Walaupun susah macam mana kita belajar di UiTM, tapi di akhir nanti kemanisan bila kita menamatkan pengajian diploma kita. Okey, baik. Seterusnya, jelas sekali kerana apa kehebatan, keunggulan itu dicipta. Dia bukan semata-mata bakat dan kita tiada pilihan kecuali menjadi insan ataupun mahasiswa unggul. Okey, mahasiswa, bakat ada 1% saja, tetapi selebihnya adalah bagaimana cara kaedah anda untuk membuat pilihan yang terbaik. Okey, so ayo kita lakukan perubahan. Kalau bukan, aku tanya diri, kalau bukan aku, siapa lagi? Bukan mak ayah, bukan parents, bukan pensyarah dan bukan siapa-siapa di sekeliling. Tetapi perubahan itu akan berlaku bila mana anda yang mengubahnya. Kuncinya ada dalam diri anda. Dan kalau bukan di sini, iaitu di UiTM, di mana lagi? Maka grablah peluang yang ada. Anda sebagai mahasiswa digelar sebagai mahasiswa UiTM, maka universiti ini adalah medan perjuangan anda untuk melakar kejayaan demi kejayaan di luar sana. Dan kalau bukan sekarang, bila lagi? Bermula pada hari ini, saat ini anda lakukan perubahan. Kalau malas, maka macam mana kaedah untuk anda supaya kemalasan itu ditukar menjadi sesuatu yang positif, yang baik. Okey? So, apa yang saya kata-kata yang saya ingin petik daripada Nelson Mandela yang saya nak tinggalkan pada anda semua mahasiswa baru, iaitu education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Maksudnya, bila anda nak ubah dunia anda, nak ubah dunia ini adalah melalui pendidikan. So, bila once awak masuk dalam belajar bergelar sebagai mahasiswa UiTM, kena pastikan anda kena achieve setiap keputusan ataupun awak punya akademik adalah yang terbaik. Kerana untuk anda ubah kehidupan anda, ubah kehidupan keluarga anda, ubah dunia anda melalui pendidikan. So, teruskan perjuangan mengejar impian. Semoga Allah memberkati kalian. Okay? Alright. Untuk the last kali, ini adalah paparan. Bila mana anda ingin berjumpa dengan kaunselor anda boleh hubungi kami melalui secara sukarela, okey, di talian tersebut. Boleh dirujuk, boleh mana-mana orang yang anda kenali untuk
memberitahu kepada kaunselor, boleh, ataupun walk in di unit kerjaya dan kaunseling. Dan untuk akhirnya saya tinggalkan kepada anda semua dengan kata-kata motivasi. Anda boleh memberi 1000 sebab ataupun 1000 alasan mengapa anda tidak mahu berjaya dalam mencapai matlamat anda. Namun, anda hanya perlukan satu sebab sahaja, big why. Mengapa anda harus belajar? Mengapa anda harus berjaya? Mengapa anda harus berjaya? Dan sebab itu adalah bermula mungkin barangkali ia dimulakan dengan anda selangkah ataupun belajar di YITM. Okey, semoga kita berjumpa lagi di siaran masa dan insya-Allah saya terus mendoakan anda pada semua. All the best. Semoga anda menjadi mahasiswa yang luar biasa dan boleh get dengan baik. Okey semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.